Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 13 Januari 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita, sesi persekolahan secara bersemuka melibatkan kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP adalah berdasarkan takwim masing-masing. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Muhammad Jidin dalam sidang media khas di Kuala Lumpur pada Selasa berkata pengoperasian sekolah di kawasan PKPB dan PKPP akan bermula pada 20 Januari 2021. Untuk negeri PKPB, sekolah rendah dibuka dan pengajaran dan pembelajaran diadakan secara bersemuka. Maknanya daripada prasekolah di negeri PKPB dan PKPP, daripada prasekolah sehingga tahun 6 sekolah rendah, mereka akan hadir ke sekolah. Tingkatan 1 negeri PKPB adalah secara bersemuka, begitu juga di negeri PKPP adalah secara bersemuka. Maka dan selebihnya tingkatan 4 di negeri PKPB dan PKPP akan ke sekolah, dan begitu jugalah tingkatan 5 dan tingkatan 6. Untuk tujuan ini, tingkatan 5 dan tingkatan 6 sama ada mereka berada di negeri PKP, PKPB ataupun PKPP, semua murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 akan ke sekolah. Beliau turut memberitahu bagi tingkatan 2 dan tingkatan 3 di kawasan PKPB dan PKPP, pengoperasian sekolah akan dilakukan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sehingga 8 Mac 2021. Untuk tujuan itu, jika saudara-saudara ingat, kita maklumkan bahawa murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 akan berada di rumah terlebih dahulu sehingga 8 Mac mereka akan masuk ke sekolah. Laporan seterusnya, peningkatan kes COVID-19 di Sarawak menyebabkan beberapa zon diisytiharkan zon merah sekaligus menyebabkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan untuk menguatkuasa PKPB mulai 13 hingga 26 Januari 2021. Rata-rata orang awam ketika ditemui wartawan UKAS berpendapat usaha kerajaan Sarawak melaksanakan PKPB itu adalah sebagai usaha yang wajar bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di negeri ini. PKPB yang telah diumumkan oleh kerajaan adalah satu tindakan yang wajar untuk mengawal merebaknya COVID-19. Kita masih juga menyokong usaha kerajaan untuk mengekang merebaknya COVID-19 dengan PKPB inilah. Saya rasa walaupun akan mempengaruhi beberapa sektor, tapi supaya kita dapat mengelak daripada lebih banyak jangkitan, harapnya kita dapat mengawal merebaknya COVID-19 dengan adanya PKPB yang diadakan oleh kerajaan inilah. Bagus juga lah. Betul. Masa tu pola PKP untuk semua orang lah. Masa tu COVID tu dah meningkat zon merah dah tu Sarawak. Ya, Setujulah keselamatan negeri Sarawak dah zon merah. Mintalah semuanya dipermudahkanlah semua orang Sarawak, orang Malaysia. Macam saya tu bersetujulah, bersetuju pihak kerajaan mengambil positiflah benda tu. Jadi rakyat pun kebanyakan bersetujulah dengan apa perintah PKPB disanakan di Sarawak, memandangkan kita tu negara Malaysia lah amnya COVID kini tu masih dapat terkawal, melainkan kita mengharapkan kerajaan untuk mendapatkan vaksin untuk mengurangkan pengeluaran COVID-19 itu. We have no choice. Okay, mun you si buat PKPB, you takut kelak makin teruk. So bila dibuat PKPB, at least you dapat mengekang benda yang daripada menular. But macam yang Madah tadi lah, ada juga yang terkesan dengan apa yang terjadi lah. Just hoping that everybody stay safe lah. Mungkin agak terkesan sikit sebagai kami orang Kedah lah.
apabila ada PKPB tu, jumlah customer yang datang mungkin agak sedikit kurang daripada hari biasa. Dan satu lagi, kami asyik dapat continue buka kedai makan sehingga lewat malam. Agak terkesan kami sebagai orang kedai makan tu. Tapi dalam masa ya juga kami percayalah dengan rezeki Allah tu, sebab kami orang pun ada aplikasi Foodpanda and GrabFood juga. Harap-harap kita di luar sia dapat order makanan daripada online aja lah, daripada aplikasi online, untuk salah satu cara untuk kita mengekang penularan COVID-19 tu. Sementara itu, mengulas mengenai pengisytiharan darurat yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Selasa, orang awam yang ditemui memberitahu tindakan tersebut adalah untuk mengawal pergerakan dan merupakan tindakan membantu mengawal merebaknya COVID-19 di negara kita. Ini merupakan walaupun kita boleh lihat daripada ini mungkin ada unsur-unsur politik yang kita dapat lihat untuk mengekang pilihan raya, tapi salah satu tindakan ini juga adalah untuk mengawal pergerakan supaya tidak merebak lagi seperti mana yang telah berlaku di pilihan raya di Sabah yang meningkat dengan mendadak kes tersebut. Jadi harapnya segala tindakan kerajaan akan benar-benar membantu mengawal merebaknya COVID-19 ini di negara kita lah, dan di Sarawak khususnya lah. Bagi kami sangat setujulah, sebab kalau diikutkan untuk political issue sangat berbaloi dan patut diadakan pilihan raya di setiap negeri, sebab ia akan menyebabkan keadaan kita menjadi semakin teruk. Malaysia akan menjadi semakin teruk lah. Especially khasnya di Kuching Sarawak. Di Sarawak tu kita masing-masing nak cari rezeki. Kalau dapat tu isu politik tu diketepikan dulu lah. Utamakan isu kesihatan dan keselamatan rakyat yang semestinya lah. But then darurat yang diumumkannya more to politics lah. Nyasib berapa nak efek kita lah. So, well, hoping that COVID tu akan beransur baik, and then everybody stay safe lah. Try to follow SOP lah. Berita selanjutnya, lebih 1,000 individu hadir di Stadium Tertutup Sibu untuk mendapatkan saringan dan pemeriksaan COVID-19 secara percuma pada Selasa. Saringan bermula dari jam 9 pagi hingga 6 petang dengan orang ramai datang seawal jam 7 pagi untuk menjalani pemeriksaan susulan peningkatan kes di Sibu. Selain itu, saringan secara pandu lalu juga diadakan di Pustaka Negeri Sarawak, Sibu bermula 13 Januari 2021 dari jam 2 hingga 4 petang dan seterusnya setiap hari Isnin hingga Sabtu jam 8 pagi hingga 4 petang. Beralih ke laporan banjir semasa, hujan lebat yang berterusan sejak semalam telah mengakibatkan beberapa kampung di kawasan seberang hilir dilanda banjir pada Rabu. Antara kampung yang terlibat, Kampung Pulau Hilir, Kampung Pulau Ulu, Kampung Semarang dan Kampung Bintawak Hilir. Difahamkan setakat ini seramai 27 mangsa dari 5 keluarga telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Masyarakat di Kampung Bintawak Hilir. Sebelum itu turut dimaklumkan air mula memasuki rumah penduduk mulai jam 1 pagi sebelum mereka dipindahkan pada jam 4.30 pagi. Manakala di Miri, hujan lebat dan fenomena air pasang besar telah mengakibatkan berlakunya limpahan air laut di beberapa lokasi di Jalan Pantai Lutong dan Jalan Batu 1 Kuala Baram pada Selasa. Menurut Ketua Zon 6 Bomba dan Penyelamat Miri Loh Poh Kiong, air laut juga telah membanjiri Jalan Pantai Lutong berhadapan dengan All Lutong Airstrip. Susulan kejadian itu, Majlis Bandaraya Miri MBM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBBM Miri telah melakukan pemantauan bagi tindakan selanjutnya. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Fairez Jumuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, orang ramai khususnya yang tinggal di kawasan yang mudah dilanda banjir diingatkan untuk lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Salam UKAS.